Kemudian isi kandungan. Isi kandungan bagi tajuk hookworm ini adalah pengenalan. Seterusnya adalah definisi. Jenis-jenis hookworm, faktor, patofisiologi, ujian diagnostik, langkah pencegahan, rawatan serta penutup. Yang seterusnya adalah objektif. Objektif bagi tugasan ini adalah menyatakan pengenalan hookworm, seterusnya menyatakan definisi hookworm, mengenal pasti jenis-jenisnya, mengetahui faktor hookworm, mengenal pasti patofisiologi, mengetahui ujian diagnostik bagi hookworm, menyatakan langkah pencegahan, mengenal pasti rawatan hookworm, menyatakan kesimpulan yang diperoleh di akhir pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Bilantasha akan menerangkan pengenalan untuk hookworm. Hookworm infection atau enterobiosis ialah penyakit parasit manusia yang disebabkan oleh cacing kerawit. Parasit ini mudah memasuki kulit jika tiada sebarang perlindungan di tapak kaki, dan seandainya dijangkiti ia akan menjadi sakit perut dan berdarah pada najis. Seterusnya ialah definisi. Definisi dia ialah hookworm infection disebabkan oleh parasit cacing tambang. Parasit ini boleh memasuki tubuh badan manusia dan haiwan melalui kulit dan menyebabkan penyakit. Penyakit ini sering terjadi pada negara yang mempunyai iklim lembap dan panas, terutamanya Malaysia. Parasit ini boleh dijangkiti apabila tiada perlindungan seperti memijak tanah tanpa memakai selipar. Dia juga dapat menembusi liang-liang kulit ataupun sebarang luka dengan mudah. Baiklah, terima kasih. Saya Siti Saina Sofia binti Muhammad Zainuddin akan menyambung pembincangan ini dengan mengenalkan jenis-jenis hookworm. Baiklah, jadi hookworm iaitu cacing tambang dengan nama lain cacing kerawit. Hookworm mempunyai dua jenis, Ancylostoma duodenale dan Necator americanus. Baiklah, kita pergi kepada yang pertama, Ancylostoma duodenale. Ancylostoma duodenale merupakan sejenis cacing gelang yang hidup dalam usus kecil perumah seperti manusia, haiwan dan tumbuhan. Ia adalah cacing nematod, parasit dan biasanya dikenali sebagai cacing kaya dunia lama di mana ia boleh mengawan dan mematang. Bagi Necator americanus pula, ia juga sejenis cacing gelang yang hidup dalam usus kecil perumah seperti manusia, haiwan dan tumbuhan. Ia juga tergolong dalam famili serta filem yang bersama. Necator americanus mempunyai famili Ancylostomidae. Kalau untuk filem Necator americanus adalah nematoda. Sekian sahaja daripada saya tentang jenis-jenis hookworm. Saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nushifa binti Syahardi daripada J9 akan membentangkan berkaitan faktor-faktor yang membawa kepada jangkitan hookworm. Kanak-kanak adalah kumpulan yang berisiko untuk dijangkiti. Faktor untuk mendapat jangkitan cacing ini ialah: yang pertama, berjalan tanpa alas kaki di atas tanah yang tercemar. Telur hookworm ini berakhir di atas tanah selepas melalui najis manusia. Mereka menetas menjadi larva yang tinggal di dalam tanah sehingga mereka mempunyai peluang untuk menebusi kulit manusia. Contohnya, petani-petani ataupun nelayan yang biasa bekerja tanpa alas kaki sering terkena air atau lumpur yang tercemar dan membenarkan lava-lava untuk memasuki ke dalam badan mereka. Faktor yang kedua ialah makan makanan yang tercemar ataupun minum air yang tercemar. Apabila seseorang individu membuang air besar di luar dalam tanah atau menggunakan najis mereka sebagai baja, telur cacing ini akan boleh mencemarkan makanan atau sumber air yang dimakan oleh orang lain. Yang ketiga ialah kurang kemampuan dalam menjaga kebersihan dan sanitasi dalam kawasan tempat tinggal. Hal ini akan meningkatkan penyebaran berikutan tahap sanitasi, kebersihan dan juga sosioekonomi penduduk yang rendah. Seterusnya, faktor fisiologi untuk hookworm infection pula ialah: yang pertama, telur dikeluarkan dalam najis dan dalam keadaan yang menggalakkan, iaitu kelembapan. Larva menetas dalam 1 hingga 2 hari. Larva rehabilitativum yang dilepaskan tumbuh di dalam najis atau tanah. Seterusnya, selepas 5 hingga 10 hari, ia menjadi larva filariform, iaitu peringkat ketiga yang efektif. Selepas itu, larva yang efektif ini boleh bertahan 3 hingga 4 minggu dalam keadaan persekitaran yang menggalakkan, iaitu lembab tadi.
Apabila bersentuhan dengan perumah manusia, larva menembusi kulit dan dibawa melalui urat ke jantung dan kemudian ke paru-paru. Mereka menembusi ke dalam pulmonary alveoli, naik ke bronchial, ke pharynx dan ditelan. Seterusnya, larva mencapai usus kecil, tempat mereka tinggal dan matang menjadi dewasa. Cacing dewasa hidup dalam lumen usus kecil di mana ia melekat pada dinding usus dengan kehilangan darah yang terhasil dalam perumah. Lastly, kebanyakan cacing dewasa disingkirkan dalam 1 hingga 2 tahun, tetapi rekod umur panjang boleh mencapai beberapa tahun. Setengah larva Adiodinale berikutan penembusan kulit perumah boleh menjadi tidak aktif dalam usus atau otot. Sebab itu, jangkitan oleh Adiodinale mungkin juga berlaku dalam laluan oral, transmammaria, and americanus. Bagaimanapun, mereka memerlukan fasa migrasi transpulmonary. Untuk ujian diagnostik, terdapat satu sahaja yang kami jumpa, iaitu ujian melalui sampel najis untuk menentukan kehadiran larva hukum serta kandungan darah dalam najis. Baiklah, saya Nur Aina Syamsra binti Barudin akan menyambung slide pembentangan yang seterusnya, iaitu langkah pencegahan. Langkah-langkah pencegahan yang saya dapat ulaskan adalah elakkan berjalan tanpa menggunakan alas kaki, terutamanya di kawasan yang biasanya terdapat cacing hookworm dan kawasan-kawasan yang telah dicemari dengan najis. Seterusnya, elakkan daripada kulit badan menyentuh tanah dan elakkan daripada memakannya. Sebagai contoh, terdapat beberapa kawasan yang digunakan sebagai tanaman pokok dan tumbuh-tumbuhan dan para penanam dan pekebun ini akan menggunakan sisa makanan ataupun najis-najis haiwan sebagai baja untuk menyuburkan tanah dan meningkatkan protein dalam tumbuhan mereka. Kemudian, BO dan PU ataupun lebih dikenali sebagai buang air besar dan kecil di tempat yang sepatutnya, serta mempunyai sistem pembuangan kumbahan yang lebih berkesan. Dengan ini, tanah kita akan sentiasa bersih dan infeksi cacing dapat dielakkan. Selain itu, membasuh tangan dengan lebih kerap. Apabila kita baru selepas menyentuh tanah secara langsung, kita digalakkan membasuh tangan dengan sabun untuk mengelakkan infeksi cacing, terutamanya bagi pekebun yang sentiasa bersentuhan secara langsung dengan tanah. Akhir sekali adalah makan makanan yang telah dimasak dengan sepenuhnya. Sesetengah makanan mungkin telah dicemari dengan bakteria, cacing atau kuman. Untuk memastikan ianya selamat dimakan, makanan itu perlulah dimasak dengan sepenuhnya untuk memastikan bakteria, cacing atau kuman tersebut telah mati. Itu sahaja daripada saya. Saya akan menyerahkan slide pembentangan yang seterusnya kepada ahli yang seterusnya. Rawatan bagi hookworm infection adalah rawatan yang biasa dilakukan untuk membunuh cacing pita dewasa adalah melalui ubat. Ada 3 jenis ubat yang boleh digunakan, iaitu nitazoxanide atau Alinia, yang kedua biltricate, yang ketiga albenza. Ubat-ubatan ini boleh melumpuhkan dan melarutkan cacing pita serta mengeluarkan daripada tubuh melalui usus. Sekiranya cacing tersebut bersaiz besar, doktor akan memeriksa semula sampel najis dalam tempoh 1 dan 3 bulan setelah selesai menjalani rawatan. Ubat yang menghapuskan parasit seperti albenza dan emverm. Ubat-ubatan ini biasanya diambil selama 1 hingga 3 hari untuk merawat jangkitan. Saya Siti Nursyahira binti Muhammad Nizan akan membaca slide yang seterusnya, iaitu kesimpulan. Kesimpulannya, banyak punca yang menyebabkan penyakit ini terjadi, antaranya disebabkan oleh kurangnya amalan gaya hidup yang bersih. Langkah yang boleh diambil untuk mengawal penyakit ini terjadi adalah seseorang itu perlulah sentiasa menjaga kebersihan diri supaya dapat mencegah dari mendapat penyakit tersebut. Selain itu, pihak bertanggungjawab juga boleh mengadakan program pendidikan kesihatan yang dinamakan program deworming besar-besaran untuk dikongsikan kepada orang awam.